Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin khas edisi tengah hari 15 April 2021 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Datuk Amar Jumaani Tun Tuan Bujang meluangkan masa menziarahi jenazah Allahyarhamah Tuh Puan Datuk Patinggi Norkiah alias Rokiah Bagong, isteri mantan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abang Muhammad Salihuddin Abang Baring yang disahkan meninggal dunia pada tengah hari Rabu. Turut mengunjungi kediaman mantan TYT Sarawak adalah Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Allahyarhamah berusia 72 tahun menghembuskan nafas terakhir sekitar jam 12 tengah hari kerana komplikasi selepas mengalami strok dan pendarahan di bahagian otak pada 3 April lalu. Allahyarhamah dilahirkan pada 19 September 1949 dan mendirikan rumah tangga bersama Tun Pehin Sri Abang Muhammad Salihuddin pada tahun 1996. Allahyarhamah mempunyai 5 orang anak, seorang cucu dan pernah bekerja di Perpustakaan Negeri Sarawak. Sementara itu, jenazah Allahyarhamah Tuh Puan Datuk Patinggi Norkiah selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang pada jam 5 petang Rabu. Upacara pengkebumian jenazah Allahyarhamah disempurnakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat. Berita selanjutnya mengenai kerja-kerja pembinaan Pejabat Daerah Selangau yang baharu kini memasuki fasa terakhir. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Christopher Gira Sambang, pembinaan pejabat baharu menelan kos kira-kira RM5 juta itu sudah 90% siap dan dijangka boleh digunakan pada Jun ini. Katanya pejabat 3 tingkat itu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk orang awam, bilik pegawai daerah, penolong pegawai daerah termasuk ketua masyarakat dan ketua kaum. Christopher kemudiannya melawat projek tebingan Sungai Selangau yang merupakan salah satu lagi projek diluluskan Ketua Menteri semasa lawatannya di situ pada 2018. Projek lain yang turut tersenarai dalam projek pembangunan di Dun Tamin dengan kos keseluruhan sebanyak RM57 juta ialah pembinaan mini Stadium Selangau, menaik taraf Jalan Siong dan menaik taraf Jalan Bawang. Berita seterusnya, pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP 2021 terus mengubah landskap pembangunan dan taraf hidup penduduk rumah panjang di Dun Meluan. Terbaharu, projek pembinaan jong rumah penduduk di Rumah Suntik Gawan di Nanga Kakup Entabai Julau telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak RM200,000. Adun Meluan Roland Duat Jubin pada Rabu berkata beliau mempunyai wawasan bagi memastikan pembangunan rakyat di kawasan itu. Tengah hari itu aku main sida JKR, sida engineer JKR, ngabas, lalu nyukat, projek ke deberi aku tadi tu hanya RM200,000, kena ngagak kaki 5. Awak kaki 5 kita besi atap, nak bias, mungkin lemai-lemai kita berangin dudin, kita boleh duduk dia ni lah. Nyalai, dia tu WB meri atap, ngadu kena semajaku menang baru kita boleh masang tail kaki 5 kita. Yang lain kita mesti bisi wawasan. Okay, mesti bisi tuju. Pada masa yang sama, Roland bersama rombongan turut memantau perkhidmatan Wi-Fi menggunakan VSAT yang telah dipasang oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA pada pertengahan bulan Mac lalu di rumah panjang tersebut. Sementara itu, Tuan Rumah Suntik mewakili penduduk rumah panjangnya merakamkan perhargaan dan terima kasih kepada kerajaan negeri khususnya Roland Duat di atas keprihatinan beliau. Terima kasih ke WB ke melawat kami hari itu. Jadi ya meri peruntukan kena kami ngagak kaki 5 RM200,000 pihak megak api nanti ke data aja yang sudah sedia ada diri korang rumah panjang itu megak pihak megak wifi kami megak yang bisa meri kami megak lalu jalai megak dekat dia naik tarap megak dah data rumah kami itu megak nyalai. Terima kasih ke perintah GPS ke cukup mana bagi rakyat penolong rakyat bab menolong tu. Sementara itu, dalam program berasingan, Roland Duat tampil memberi bantuan bagi menyelesaikan masalah bekalan air di Sekolah Kebangsaan Nanga Entaih Julau. Beliau membantu sekolah tersebut menyediakan pam air elektrik untuk digunakan terutamanya semasa musim kemarau. Beliau turut menyerahkan cek RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Nanga Entaih. Beralih ke perkembangan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 489 kes positif baru pada Rabu menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 21,448 kes.
Daerah-daerah yang mencatatkan kes adalah seperti tertera. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS turut memaklumkan terdapat kes kematian baharu jangkitan COVID-19 direkodkan di Serikeh, Kuching dan Bintulu. Kenyataan sama melaporkan terdapat satu lagi kluster baharu diisytiharkan iaitu kluster Jepak Bintulu. Kluster tersebut melibatkan jangkitan dalam kalangan penduduk dari sekitar kampung Jepak yang telah menghadiri satu majlis doa selamat perkahwinan yang telah dianjurkan di kampung tersebut pada 3 April 2021. Tambah kenyataan sama, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Kampung Binyu Lama Kuching telah ditamatkan memandangkan tiada bukti yang menunjukkan jangkitan masih menular di kawasan tersebut. Sementara itu, JPBNS menegaskan pihaknya tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk membantu bagi permohonan kemasukan ke Sarawak melalui aplikasi Enter Sarawak. Untuk itu, kepada individu yang membuat pengakuan sebagai salah seorang pekerja maupun ahli JPBNS dan membuat kelulusan permohonan melalui aplikasi Enter Sarawak akan diambil tindakan tegas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Selamat berpuasa dan salam UKAS.